Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qalu ya dhal qarnain inna ya'juja wa ma'jujan mufsiduna fil ard. فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. Sadaqallahul azim. Maksudnya mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya kaum Ya'juj dan Ma'juj sentiasa melakukan kerosakan di bumi. Oleh itu, setujukah kiranya kami menentukan sejumlah bayaran kepadamu daripada hasil pendapatan kami dengan syarat engkau membina sebuah tembok di antara kami dengan mereka, iaitu golongan Ya'juj dan Ma'juj. Lalu Raja Zulkarnain menjawab, kekuasaan dan kekayaan yang Tuhanku jadikan daku menguasainya lebih baik daripada bayaran kamu. Oleh itu, bantulah daku dengan tenaga kamu beramai-ramai. Aku akan bina antara kamu dengan mereka sebuah tembok penutup yang kukuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita berada di hari Jumaat yang mulia. Jadi tidak lupa untuk sama-sama kita perbanyakkan istighfar, perbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyakkan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyakkan membaca Al-Quran, terutama suratul Kahfi. Jadi pada minggu ini kita mengambil kisah yang keempat yang terkandung di dalam surah Al-Kahfi ini, iaitu berkenaan dengan seorang raja, seorang pemimpin yang hebat, iaitu Raja Zulkarnain. Di mana di antara pengajaran daripada kisah Zulkarnain yang Allah berikan kehebatannya sehingga dia menguasai hampir begitu luas kekuasaan di bumi ini, di mana pada suatu ketika Raja Zulkarnain telah mendatangi suatu kaum yang berdepan dengan ancaman, dengan bahayanya suatu makhluk yang dinamakan sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Suatu makhluk yang ganas, yang tidak berperi kemanusiaan, yang kerjanya ialah melakukan kejahatan, melakukan kerosakan di atas muka bumi ini. Di mana Ya'juj dan Ma'juj ini juga merupakan di antara alamat kiamat yang paling besar, di mana mereka ini pada suatu ketika nanti pasti akan dapat keluar daripada tembok yang dikurung mereka selama ini, dan akan berdepan dengan Nabi Isa AS di akhir zaman. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini, keberadaan mereka ni bukan baru, malah telah lama, dan mereka ini telah pun dikurung di satu tembok yang begitu kukuh, yang dibina hasil daripada kecerdasan, kebijaksanaan Raja Zulkarnain. Di mana apabila Raja Zulkarnain ini ditawarkan untuk dibayar bagi dia dan tenteranya membina tembok, lalu dia bersetuju untuk membina tembok, tetapi bukan dengan kekuatannya sendiri, bukan dengan kekuatan bala tenteranya, dan bukan dengan mengambil cukai ataupun mengambil bayaran daripada penduduk yang tertindas, penduduk yang selama ini diancam oleh kejahatan Ya'juj dan Ma'juj ini. Sebaliknya, baginda dengan kehebatannya, dengan kebijaksanaannya, meminta
supaya semua pihak bekerjasama di dalam membina tembok ini. Mereka diberi peluang untuk sama-sama merasai, untuk sama-sama mengerah keringat, mengerah tenaga dan apa saja kemampuan mengikut bidang masing-masing, mengikut profession masing-masing, bahagian pertukangannya, bahagian besi, bahagian timah, dan apa saja kepakaran yang ada pada penduduk itu sama-sama gembeling bersama dengan tentera Raja Zulkarnain ini. Walaupun kemungkinan dengan tenaga tenteranya dia mampu, terutama dengan mengambil bayaran daripada penduduk, tapi itu bukan apa yang dikehendaki oleh Raja Zulkarnain. Sebaliknya, dia meminta supaya semua bersatu, semua bekerjasama dalam berdepan dengan musuh, terutama penjajahan daripada suatu makhluk yang jahat ini, Ya'juj dan Ma'juj ini. Maka bila setiap masing-masing bekerjasama, setiap masing-masing mengerahkan keringat, mengerahkan tenaga, maka mereka akan rasa bahawa kemerdekaan yang mereka capai ataupun keselamatan dengan adanya tembok daripada ancaman Ya'juj Ma'juj ini adalah hasil kerjasama bersama, hasil kesatuan mereka bersama, bukannya dibina oleh setengah pihak saja dan mereka ni hanya menumpang saja, tidak, tapi mereka akan rasa ada kebersamaan di dalam pembinaan tembok ini. Maka akhirnya diletakkan besi, kemudian dicurah dengan tembaga sehingga menjadi suatu tembok yang kukuh, sehingga gagal ditembusi oleh Ya'juj Ma'juj. Walaupun mereka ganas, tetapi dengan tembok yang begitu kukuh ini, mereka tidak mampu untuk menghancurkannya. Walaupun begitu, Iskandar Zulkarnain pun mengatakan bahawa kemampuan membina tembok, kemampuan tembok ini untuk bertahan ini, semuanya adalah dengan izin Allah, bukan dengan kekuatan kita, bukannya dengan kehebatan kita. Itulah suatu nasihat, suatu peringatan daripada Raja Zulkarnain kepada kaum penduduk tersebut dan kita semua, bahawa jangan kita rasa hebatnya kerana hebatnya kita, kemampuan kita kerana kemampuan yang ada pada kita, tidak. Semuanya ialah bergantung kepada izin Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa di atas setiap sesuatu. Dan Raja Zulkarnain pun telah pun memberitahu bahawa perkara ini ataupun tembok ini pun sekira dengan izin Allah akan hancur pada suatu hari nanti. Maka begitulah, kita sendiri pun pasti menemui kematian. Walaupun tinggi mana pangkat, walaupun besar mana kuasa, walaupun hebat mana, semuanya kita akan menemui kemusnahan saat kematian, saat kehancuran. Oleh itu, marilah sama-sama kita sentiasa ingat kepada Allah. Kita sentiasa tanamkan rasa takut dan juga takwa, bergantung diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita selamat dunia dan akhirat, dan semoga Allah selamatkan kita daripada fitnah Dajjal, fitnah Ya'juj dan Ma'juj, untuk kita selamat dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.